Assalamualaikum rakan-rakan pekebun. Saya buat sedikit rakaman dalam YouTube untuk panduan rakan-rakan pekebun, rakan-rakan petani yang masih lagi mencari-cari idea untuk penyiraman di kebun bagi tanaman durian, pisang dan juga tanaman-tanaman lain. Baik, untuk pengetahuan rakan-rakan, kebun saya ni agak berbukit, jaraknya daripada kampung lebih kurang dalam 700 meter. Dan saya menanam durian dan juga baru mula menanam pisang dalam sebulan lebih macam itu. Durian saya dah tanam lebih kurang 8 bulan, 7 bulan ke 8 bulan. Jadi saya nak kongsi dengan rakan-rakan pekebun bagaimana kaedah gun sprinkler boleh berfungsi ataupun tidak di kawasan yang tiada sumber air, sungai dan sebagainya. Baik, untuk maklumat rakan-rakan, saya awalnya dulu menggunakan kaedah takungan tadahan hujan. Daripada belakang pondok tu kalau nampak ada dua kolah, dan di atas bukit itu ada tangki air hitam untuk pergi ke setiap pokok durian saya lah. Saya tanam lebih kurang 150 pokok durian. Tetapi apabila saya mula menanam pisang, saya menghadapi masalah untuk penyiraman pisang. Kawasan cuaca di atas bukit ini panasnya agak melampau. Walaupun hujannya agak kerap, tetapi dia tidak membantu untuk pembesaran pisang. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membina kolam. Untuk pengetahuan rakan-rakan, kolam ini saya bina kedalamannya 8 kaki, keluasannya segitiga 50, 40, 40. Dan sumbernya adalah daripada air hujan juga. Cumanya di bahagian jalan saya ni, saya bina longkang kecil sampai ke atas sana, supaya air yang turun itu dapat saya alirkan terus ke dalam kolam tadahan ini. Kolam tadahan ini saya bina dengan kos 3,500 untuk pengetahuan rakan-rakan, bersama dengan kerja untuk meluruskan sempadan. Jadi sedikit nasihat juga untuk rakan-rakan, kalau mula berkebun, keluarkanlah sedikit belanja untuk buat ukur sempadan. Saya lambat buat ukur sempadan, sebab awalnya itu kita terpaksa bajet kita punya kos untuk perkara-perkara lain. Jadi saya habiskan RM3,500, terpaksa juga buat kolam tadahan ini. Dan kolam tadahan ini, tuan-tuan, rakan-rakan, dalam 8 kaki. Kenapa tak boleh dalam lagi? Sebab saya telah jumpa batu. Di bawahnya dasarnya adalah batu, sebab ini kawasan bukit. Jadi air ini saya tengok dalam tempoh 2 bulan ini dia surut, tetapi surut itu dia masih lagi meninggalkan dalam 3 ke 4 kaki lah. Itu kalau tak hujan selama 1 minggu lebih ke 2 minggu lah. Hujan 2 minggu itu pun dalam kuantiti yang terlalu sedikit, tapi dia masih boleh buat tadahan lagi di sini. Jadi saya cuba pada hari ini, hari Sabtu 30 hari bulan ni, dengan kaedah gun sprinkler. Okay, untuk maklumat rakan-rakan, saya beli mesin ni Ogawa 7.0 HP dengan kos 400 lebih. Kemudian outlet yang keluarnya saya gunakan pipe 2 inci, kemudian terus kepada pipe 25 mm. Okay, daripada pipe 25 mm ni, kalau rakan-rakan tengok ukuran jarak dia sebenarnya, daripada mesin pergilah kepada gun sprinkler saya yang pertama. Sebab ini cubaan yang pertama hari ini. Saya cadang nak buat 6 gun sprinkler, tapi mungkin saya kena pasang stopcock lah pada setiap gun sprinkler. Seperti inilah, supaya saya dapat kontrol tekanan air. Sebab kalau 6-6 kita jalan serentak, saya rasa dia tak akan boleh buat pancutan air yang macam ini. Jadi jarak gun sprinkler saya ni daripada mesin terus pergi kepada dia punya sprinkler tu lebih kurang dalam 60 ke 70 kaki. Kalau rakan-rakan tengok Dan gun sprinkler tu saya beli di Shopee dengan harga RM70 lebih. Ada juga harga yang RM40 lebih. Saya pun dah order juga. Saya nak cuba yang kualiti RM40 lebih tu. Dan daripada pipe 25mm tadi, terus je kepada gun sprinkler yang pertama ni. Gun sprinkler ni dia berpusing 360 darjah. Ni pagi tadi baru buat rakan-rakan. Belum berapa kukuh lah. Tapi yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan, pancutan airnya adalah sekata.
Pancutan airnya adalah sekata dan dia berpusing 360 darjah dalam jarak 50 ke 60 kaki. Saya kira kalau kita gunakan mesin yang lebih besar, dia boleh pergi lagi jauh lah. Dia boleh pergi lagi jauh dia punya pancutan dia. Dan kalau rakan-rakan tengok, pancutan air dia macam air hujan betul-betul lah. Dia menyeluruh. Jadi saya dapatlah memberi siraman kepada pokok pisang dan juga pokok-pokok durian saya. Kalau sebelum ni saya gunakan kaedah piping ke setiap pokok, hanya pokok durian sahajalah yang dapat dia punya penyiraman. Baik. Jadi kepada rakan-rakan yang masih lagi mencari idea macam mana untuk buat penyiraman di kebun, rakan-rakan bolehlah cuba kaedah ini. Tu pekerja saya, nama dia Kiki. Dia membantu saya lah di kebun. Gunakan mesin 7.0 HP pun boleh. Kemudian outlet dia 2 inci. Saya terus pergi kepada 25 mm, letak stopcock. Kemudian terus kepada gun sprinkler. Ini saya rasa kaedah yang terbaik lah untuk saya buat. Kos keseluruhan rakan-rakan mesin 400 lebih, buat kolam 3,500, hampir 4,000 campur dengan piping. Saya kira 5,000 mencukupi untuk membuat 6 gun sprinkler bagi keseluruhan kebun saya ni lah. Sebab saya tanam pisang ni merata dalam 1,000 pokok dan saya bercadang nak tanam nenas selepas ini. InsyaAllah saya nak tengok macam mana nenas kita tanam di atas bukit. Boleh mengeluarkan hasil ataupun tidak. Baik, untuk rakan-rakan, itu sedikit perkongsian pada hari ini untuk rakan-rakan pekebun yang masih lagi mencari idea untuk penyiraman di kebun rakan-rakan masing-masing lah. Jadi saya kira ini sahaja info ataupun maklumat yang saya boleh kongsi dengan rakan-rakan. Kalau rakan-rakan boleh gunakan untuk planning penyiraman di kebun rakan-rakan, bolehlah ambil ilmu sikit-sikit. Kemudian kalau ada bajet yang lebih besar, saya kira boleh beli mesin yang lebih besar lah. Baik, itu sahaja untuk perkongsian saya bahagian yang pertama. Nanti akan ada bahagian yang kedua bila saya dah pasang keseluruhan gun sprinkler saya dan bagaimana dia berfungsi untuk penyiraman di kebun saya. Baik, itu sahaja. Terima kasih pada rakan-rakan semua yang sudi menonton rakaman saya pada petang ini. Assalamualaikum.